Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak dan mengejutkan sahabat-sahabat semua. Sekali lagi fitnah terhadap Teresa Kok dimainkan dan juga yang tular di media sosial sekarang ini. Yang mana sebenarnya Teresa Kok telah pun menang kepada asaman fitnah ini yang menyatakan kononnya Teresa Kok difitnah seorang anti-Islam. Dan sebenarnya keputusan telah pun dinyatakan dan mahkamah telah memutuskan bahawa semua itu fitnah, bahawa semua itu tuduhan yang tidak berasas, sahabat-sahabat semua. Tetapi yang lebih mengejutkan sekali lagi, fitnah ini dimainkan semula, sedang viral dan tular di media sosial. Jadi apakah fitnah yang dimainkan, digunas, dikitar semula ini? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Yaitu katanya artikel dakwah Teresa anti-Islam diputuskan fitnah, tapi sekarang ini tular semula ataupun viral semula di media sosial. Jadi mari kita ikuti apakah sebenar yang berlaku, kenapa boleh berlaku, boleh ditular, boleh viral semula. Jadi catatan sebuah blog pada tahun 2019 yang mendakwa ahli parlimen Seputih Teresa Kok sebagai anti-Islam masih tersebar di media sosial dan aplikasi pesanan segera walaupun kandungan itu diputuskan berunsur fitnah oleh Mahkamah Tinggi pada tahun 2020. Awal bulan ini Perikatan Pemeriksa Fakta Malaysia Jomcek menerima permintaan untuk menyemak fakta daripada seorang pembaca yang menerima artikel mendakwa Kok anti-Islam melalui WhatsApp. Semakan Jomcek mendapati Kok pada tahun 2020 menang saman fitnah ke atas seorang pemimpin PAS. Pemimpin PAS, sahabat-sahabat semua. Pemimpin siapa? Pemimpin daripada Parti PAS Selangor, Syarhan Humaizi Abdul Halim, yang telah menyiarkan 2 artikel termasuk yang dihantar kepada Jomcek. Hakim pada masa itu berkata pemimpin PAS itu telah menfitnah Kok dengan menyiarkan artikel tersebut di laman Facebooknya dan memerintahkan bayaran ganti rugi sebanyak RM80,000 diberikan kepada Teresa Kok. Walaupun mahkamah telah membuat keputusan, artikel itu masih boleh diakses dengan mudah di laman Wangsa Daily dan Malaysia Today. Wangsa Daily mendakwa sebagai blog yang menyiarkan berita politik, manakala Malaysia Today adalah laman web yang dikendalikan penulis blog yang dikehendaki pihak berkuasa. Raja Petra Kamarudin dikenal sebagai Raja Fitnah nombor 1, tapi seorang pengecut. Dan Wangsa Daily menerbitkan artikel itu pada 17 Januari 2019 dan memautnya kembali ke Malaysia Today yang menerbitkan 5 hari sebelumnya. Kedua-dua laman web itu menyatakan blog Abu Leman sebagai sumber asal. Dan versi Malaysia Today telah dikongsi sekurang-kurangnya 46,000 kali di media sosial. Walaupun artikel yang mendakwa Kok sebagai anti-Islam adalah catatan paling banyak dibaca di Wangsa Daily dan mesej WhatsApp yang tular memuatkan kembali Wangsa Daily, namun blog itu tidak menyiarkan sebarang kandungan baru sejak tahun 2020. Bagaimanapun di bar sisinya, blog itu mempromosikan laman Facebook Gegar Rakyat yang aktif sehingga 2 Ogos 2022 apabila menganjurkan perbincangan secara langsung dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Semakan Malaysia kini juga mendapati artikel yang sama oleh Abu Leman pada tahun 2019 turut dikongsi di laman forum cari.com.my, manakala versi Malaysia Today dipautkan dengan pelbagai laman media sosial anti-DAP dengan jangkauan lebih luas. Bagaimanapun kemungkinan artikel berkenaan pertama kali diterbitkan sebelum itu kerana terdapat versi terdahulu yang disiarkan di media sosial. Pengarang sudah pun sebenarnya didendah kerana menyebarkan maklumat palsu. Jadi artikel itu nampak tersebar semula dengan hantaran media sosial mengenainya muncul bulan ini. Bulan Januari awal tahun ini. Abu Leman yang disebut Wangsa Daily dan Malaysia Today sebagai pengarang artikel itu telah pun didendah sebanyak RM10,000 pada Februari tahun 2022 atas 2 pertuduhan menyebarkan maklumat palsu dalam 2 hantaran yang tidak berkaitan. Harian Metro melaporkan Abu Leman adalah nama penah kepada Abdul Rahman Abdullah, seorang pemandu e-hailing. Blog Abu Leman dan laman Facebook tidak lagi boleh diakses. Jadi itu sahabat semua apa yang sedang viral di media sosial. Sebenarnya dakwaan atau fitnah menyatakan bahawa Teresa Kok anti-Islam
Dan apabila Tresakok membuat saman fitnah kepada individu, iaitu pemimpin PAS ini sebenarnya, ya pemimpin PAS di Selangor yang diberi nama Syarhan Humaizi Abdul Halim, kalah sebenarnya dalam saman fitnah dan telah pun dikehendaki diarahkan oleh mahkamah untuk membayar RM80,000. Namun yang lebih mengejutkan sekali lagi, berita ini kembali dimainkan. Ya, berita ini kembali diviralkan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Kerana apa, sahabat semua? Kerana saya percaya ini pihak pembangkang, khususnya mungkin juga walaun-walaunti, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng terbuka tapi ini tidak lagi isu yang mereka boleh mainkan selain menghasut rakyat di luar sana untuk membenci pemimpin-pemimpin daripada parti DAP. Begitu busuk, begitu hitamnya hati mereka, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi sebelum saya akhiri, saya ingin kongsikan satu lagi berita ya, apabila seorang lelaki mengaku tidak salah kerana apabila menfitnah, ya dikatakan menfitnah yang dipertua Melaka dan juga Mufti. Jadi siapa insan ini? Ini yang menarik juga ya, mari kita ikuti kenyataan berita ini. Abdul Razak Osman, 53 tahun, didakwah melakukan perbuatan itu menerusi satu video yang dimuat naik di TikTok. Jadi lelaki ini sebenarnya didakwa di Mahkamah Magistrate Air Keruh hari ini atas pertuduhan menfitnah yang di Pertuan Negeri Melaka, Mufti Melaka dan juga pengerusi Melaka Sentral Berhad menerusi video TikTok 2 tahun lalu. Tertuduh Abdul Razak Osman, 53 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu yang dibacakan di hadapan Magistrate Sadah Shinha Muhammad Sulaiman menurut Harian Metro. Dan mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan itu melalui video yang dimuat naik oleh pemilik akaun TikTok dalam kumpulan WhatsApp pada 3:30 petang 21 November tahun 2022 yang kemudiannya ditonton di Taman Seri Duyung 2 dekat sini. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara sampai 2 tahun dengan denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan jaminan sebanyak RM3.500 dan menetapkan kes disebut semula pada 14 Februari depan untuk serahan dokumen. Orang kalau bulan depan ni merayakan Hari Kekasih 14 Februari, tapi dia pula merayakan harinya di mahkamah. Jadi siapa suruh menjadi kaki fitnah, menjadi individu yang tidak bertanggungjawab ya. Sampaikan TYT ya, Negeri Melaka, Mufti didakwah sebegitu rupa, sahabat-sahabat semua. Kenapa begitu terdesaknya mereka? Kenapa mereka begitu sanggup melakukan perkara-perkara seperti ini? Adakah ini adalah satu ajaran yang dibuat oleh setengah parti itu sehingga parti itu digelar oleh Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir Mohamad sebagai sebuah parti ajaran sesat? Itu satu persoalan yang boleh kita fikirkan bersama, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini. Pertama tadi isu saman fitnah ya, isu fitnah yang menyatakan kononnya Tresakok anti-Islam, dan sebenarnya saman ini sebenarnya telah pun dimenangi oleh Tresakok terhadap individu ataupun pemimpin daripada PAS Selangor dan diarahkan oleh mahkamah untuk membayar sebanyak RM80,000 kerana didapati ya apa yang dakwaan, dan itu semuanya adalah satu fitnah semata-mata. Jadi sahabat semua, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.